Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh komen tak suara jelas atau tidak? Minta siapa yang dah join live Cikgu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Siapa dah join live Cikgu ni minta komen. Okey. Jelas ke tidak suara? Okey. Okey, malam ni cikgu nak sambung apa yang cikgu share petang tadi. Okey. 80% kejayaan adalah dengan persediaan. Okey. Nak berjaya perlu ada persediaan. Macam kita kat sekolah dulu nak lulus peperiksaan, kita perlu ada persediaan, ulang kaji, faham, buat latihan dan selalu tanya cikgu apa yang kita tak faham dan selalu kita rujuk cikgu dengan apa yang kita tak pasti. Okey? Itu adalah perkara yang sama juga yang kita buat masa kita sudah dewasa. Masa sekarang. Okey, apa yang kita belajar dan kita boleh pilih apa yang kita nak belajar. Kita boleh belajar kita boleh pilih apa yang kita nak belajar. Okey, biasanya bila dah dewasa ni kita akan pilih apa yang kita suka. Ada orang suka belajar buat kek. Okey, ada orang nak belajar buat kek, kemudian dia study buat kek. Dia belajar macam mana nak buat kek dan dia akan buat berulang kali kek tu sampai kek tu jadi satu kek yang sangat sedap. Okey. Persediaannya apa? Mula-mula pergi belajar, jumpa guru, dapatkan ilmu yang betul untuk buat kek yang sedap. Kemudian balik rumah, praktis buat kek. Sampai beberapa kali sehingga kek tu menjadi kek yang sedap. Okey, macam tu juga dengan kita dalam bidang urutan. Walaupun kita ada keturunan, walaupun kita ada tangan, kita ada seni mengurut dan mengurut sedap, kita juga perlu ada persediaan ilmu yang betul sebelum betul-betul menceburkan diri dalam bidang urutan supaya kita tidak melakukan kesilapan dan supaya urutan kita itu memberi manfaat dan membantu orang lain, bukan memberi mudarat. Okey? Okey, biasanya persediaan kita nak jadi terapis adalah satu adalah mental yang kuat, kedua adalah ilmu, ketiga adalah keyakinan. Yang keempat adalah latihan demi latihan. Latihan demi latihan. Okey, kemudian adalah kita kena tahu okey, selepas kita sudah berjaya ada ilmu yang betul, kita dah berlatih dengan betul, kita ada keyakinan, kemudian kita jadi terapis. Okey, selepas jadi terapis, kita perlukan feedback. Feedback daripada customer kita. Kalau tak berani ambil feedback daripada customer, kita urut dulu ahli keluarga kita untuk dapatkan feedback. Okey? Selepas kita dapat feedback, apa yang kita perlu buat? Kita kena tahu cara yang betul macam mana kita nak sustain dalam bidang urutan. Apa yang perlu kita ada untuk kita bertahan dalam bidang urutan.
kita kena tahu apa yang perlu kita perbaiki supaya kita dapat makna dalam bidang urutan. Kita perlu tahu apa yang menyebabkan kualiti kita berkurangan. Apa yang menyebabkan servis kita tak bagus. Okey, kita kena tahu apakah punca, macam mana boleh jadi dan macam mana kalau ada kesilapan, macam mana kita nak perbaiki dan perbaiki. Okey, tak ada manusia yang sempurna dan tiada terapis yang tak buat silap. Okey, dia kat sini tip dia senang je. Kalau orang buat silap, kita beri teguran yang sebaik-baiknya. Dan supaya silap itu diperbetulkan, bukan dihina, bukan dikecam. Okey, siapa yang join live cikgu ni, tolong komen jelas ke tak suara cikgu. Okey. 80% kejayaan adalah persediaan. Okey. Dengan kata dia itulah. Kita tak boleh nak melompat terus. Tak ada persediaan, tak ada ilmu, tak ada guide, kan? Tiba-tiba kita terus melangkah dalam sesuatu bidang. Okey? Itu tak baguslah untuk kita. Mungkin kita boleh meniru. Tapi meniru itu tidak menjamin kita boleh buat. Okey? Boleh buat dengan baik. Tak nampak komen pun mana nak tekan. Okey, cikgu tak nampak komen. Macam petang tadi sebenarnya cikgu tak nampak komen, sebab tu masa live cikgu tak jawab komen sebab cikgu tak nampak komen. Okey. 80% kejayaan adalah persediaan. Kita tahu cara yang betul, kita tahu tindakan yang betul, kita tahu keputusan kita betul atau tak. Jelas cikgu. Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fizah Yasin, apa khabar? Selamat malam. Ika Atikah jelas. Alhamdulillah. Apa khabar Atikah malam ni? Okey. 80% kejayaan adalah persediaan. Salam cikgu Mala Anzal. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Mala? 80% kejayaan adalah persediaan. Okey, kena ingat persediaan. Bila kita dah belajar, ulang kaji itu penting. Sebab kita manusia biasa yang tidak sempurna. Bukan daripada kelas tu 100% cikgu bagi, mungkin ingatan kita, bukan kita boleh ingat terus 100%. Mungkin permulaannya kita ingat 60%, kita faham 60%. Selebihnya kena ulang kaji. Ulang kaji nota, ulang kaji video. Ulang kaji tips-tips yang cikgu bagi. Okey, kemudian kalau rasa masih keliru ataupun ada sesuatu persoalan, perlu rujuk pada guru yang betul. Okey. Macam petang tadi cikgu kata, bahayanya kita belajar. Betul kita berguru, tapi bahayanya kita belajar apabila ilmu tu kita tak tahu. Ilmu itu adalah ilmu yang betul-betul bermanfaat, ataupun adakah ilmu itu ilmu yang menyebabkan kita menjadi syirik, sesat dan sebagainya. Okey, sebaiknya kita tahu menilai apakah ilmu yang seseorang guru itu bagi adalah ilmu yang betul, boleh diamalkan, ataupun ilmu itu boleh diamalkan tapi dia memberi kesan buruk pada hati kita. Itu bahaya. Okey. Banyak jenis, mungkin ada banyak guru, banyak cara. Okey. Dan setiap guru dia ada dia punya amalan tersendiri. Tapi kena tahu amalan itu kalau dia menterbalikkan ayat-ayat Al-Quran, itu adalah bahaya. Okey. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam Kak Nuaini.
Alhamdulillah sihat. Atikah kata sihat. Baik, Alhamdulillah. Fiza Yasin kata saya Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah semua sihat. Cikgu, kelas urut ada kelas urut percuma ke? Ada. Kita ada kelas urut percuma. Okey, siapa yang berminat nak belajar boleh daftar, okey? Jangan risau. Yang percuma ni memang 100% percuma, okey? Kita tak ada kos tersembunyi. Okey, kalau untuk kelas berbayar, kita kata berbayar. Kalau kita kata amount itu, kita tak ada kos tersembunyi, okey? 80% kejayaan adalah persediaan. Okey? Persediaan. Okey? Belajar, cari ilmu guru yang betul, ilmu yang benar, dapatkan keyakinan. Dengan adanya ilmu, kita dapat keyakinan. Nak mantapkan lagi, ilmu kita harus ulang kaji. Kemudian teori ulang kaji. Bagi kita betul-betul faham, kita betul-betul pasti. Okey? Jangan buat sekadar meneka-neka. Okey? Dia adalah tak baguslah untuk servis kita. Kemudian, kalau untuk praktikalnya, kena praktis, kena buat sentuhan, kena buat urutan sehingga kita betul-betul ada energi, badan kita dapat sesuaikan dengan energi yang sepatutnya ada pada seorang terapis. Kemudian sentuhan kita, daripada sentuhan orang biasa, dia akan switch jadi sentuhan dan seni tangan tu jadi seni tangan seorang terapis urut. Okey? Okey, terapis urut dia kena tahulah urut tradisional macam ni, urut relaxing macam ni, urut saraf pun lain. Kiropraktik pun satu perkara yang lain. Okey? Dia benda yang point yang paling penting yang cikgu nak bagi tahu, boleh cari ilmu sebanyak-banyak ilmu, boleh buat amalan selagi amalan itu amalan baik, boleh cari mana-mana guru. Yang paling penting, jangan tersalah guru dan jangan tersilap ambil amalan. Okey? Cikgu tak cakap siapa-siapa dan cikgu tak condemn siapa-siapa. Cikgu tak mengata siapa-siapa. Cikgu cuma bagi tips supaya korang tak tersalah. Okey? Dia bila kita tersalah ambil sesuatu amalan, kemudian kita amalkan, contohnya kan amalan macam, kalau cikgu biasa cikgu kata, amalkan tasbih Fatimah sebelum tidur. Kelebihannya adalah untuk top up energi kita supaya esok kita lebih energetik, fikiran kita positif dan hati kita tenang. Okey, itu yang cikgu beritahu. Misal kata ada jumpa satu guru yang dia kata, okey, kena baca, contoh ni. Dia kena baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Lepas tu kena baca ayat seru-seru lah. Seru mambang merah, mambang hijau contohnya. Itu dia dah macam benda tu dah lari tau. Dia dah tak menepati syariat lah. Dah menyeru mambang-mambang ni. Kesan dia akan beri kesan, mungkin kita akan, mungkin ada sesuatu yang datang pada kita, mungkin juga boleh menyebabkan hati kita jadi tak tenang, boleh menyebabkan kita jadi orang yang panas baran sekiranya amalan tu dibuat secara konsisten. Okey? Kalau biasanya cikgu kata kita tak bagus ada panas baran. Kita manusia biasa, kita ada perasaan marah. Tapi panas baran dan dendam, dia merosakkan kita punya energi, merosakkan kesihatan silaturahim dan keuangan kita. Okey? Jadi, perkara yang paling penting adalah jangan menuntut satu ilmu yang salah, yang mungkin kurafat, yang mungkin syirik dan menyesatkan. Okey? Itu sangat-sangat bahaya untuk diri kita, untuk hati kita dan melemahkan iman. Okey? Tasbih Fatimah.
Tasbih Fatimah yang semua orang dah tahu, tapi kadang-kadang dah lama tak buat, lupa apa tu tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah ni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey? 33 kali, 34 kali. Boleh tambah dengan la ilaha illallah. Okey, biasa ni mak-mak. Okey, ibu-ibu ni dia banyak kerja kan. Jadi sangat disarankan supaya sebelum tidur malam amalkan tasbih Fatimah untuk top up energi. Satu, top up energi. Ya, supaya tak lesu, supaya kurang rasa lesu dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk jaga kita punya emosi supaya dalam emosi yang positif, emosi positif energinya tinggi. Okey, boleh memberi kesan rasa tenang, rasa tenang, rasa tenang, rasa lapang. Okey, lebih ringan berbanding kalau kita tak ada apa-apa amalan sebelum tidur, kita terus tidur dalam keadaan badan kita tidak bersedia, tak ada persediaan apa-apa sebelum tidur. Jadi badan yang keletihan, kelesuan, dia tidak disupport dengan suplemen. Okey, tasbih Fatimah ni dia adalah antara suplemen lah, sokongan, vitamin sokongan untuk badan kita. Okey, seperti yang kita tahu, ayat-ayat yang baik dia ada energi yang tinggi, dia ada aura yang tinggi. Antaranya zikir yang baik, kata-kata yang baik, lepas tu azan, ayat Quran. Okey, dia ada energi yang sangat bagus dan boleh merangsang kesihatan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Dila. Apa khabar Dila? Orang Temeloh kita ni. Saina, kalau mengurut biasa ada doa pelindung diri ke? Kalau mengurut memang kita kena sentiasa ada pelindung diri. Dia simple je, tak susah. Okey, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Okey. Kemudian masa kita mengurut tu paling simple, baca selawat dan bismillah 5. Okey. Antara pendinding yang terbaik, kita gunakan ayat yang sama. Okey, sebelum tidur atau selepas solat. Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, tiup di tapak tangan. Okey, lepas tu doa minta Allah jaga diri kita dan keluarga kita. Jauhkan daripada segala kejahatan lah. Okey, tiup, sapu kat satu badan. Okey, boleh buat sebelum tidur dan selepas solat. Ini adalah dia sunnah Rasulullah lah. Rasulullah dah tunjuk kita panduan dan jalan. Okey, tidak menyusahkan, guna ayat-ayat biasa je. Okey, dia buat atau tak buat tu atas diri kita. Kalau tak buat, kalau jadi apa-apa, kitalah yang tahu. Dia kalau kita mengurut tanpa ada pendinding diri, dia adalah sesuatu yang sebenarnya dia yang tak bagus. Boleh menyusahkan diri kita. Okey? Jadi sebaik-baiknya kita ada persediaan. Okey, macam cikgu kata tadi, 80% kejayaan adalah persediaan. 80% kejayaan adalah persediaan. Okey? Terapis nak berjaya juga adalah tawakal. Kita urut orang, persediaannya apa? Mental kita kuat. Ada ilmu yang betul, panduan yang betul, benteng diri. Kemudian tawakal. Itu persediaan. Bukan kata kita urut, kita terus urut. Tak ada. Lepas tu persediaan apa lagi? Minyak urut. Persediaan apa lagi kena ada? Kalau buat tangas. Bahan tangas. Persediaan. Okey? Bukan kata nak urut terus gitu je. Tak.
Kita ada persediaan. Okey. Terima kasih cikgu, sama-sama. Okey. Pendinding diri ni bukan sahaja terhad kepada terapis. Okey, kita orang biasa pun kena selalu benteng diri dan pendinding diri. Okey. Okey, memang selalu kena baca sebab asap dengki syaitan dan jin ni tak kira masa. Okey. Dalam kita bersahabat, dalam kita hubungan suami isteri, dalam kita menjalin kasih sayang dengan anak-anak, dalam komunikasi kita dengan orang-orang yang terdekat, mesti ada hasutan, bukan mestilah, kebiasaannya syaitan mesti nak jadi orang yang tiga, mencucuk-cucuk dan menyakitkan hati. Okey. Pendinding tu sangat-sangat penting lah, pendinding atau benteng diri. Okey, bagi korang yang join Rahman ni, minta share lah share ke beberapa group supaya orang lain juga dapat manfaat yang sama seperti yang korang dapat malam ni. Okey. Okey. Apa tadi dia kata tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah. Amalan adab sebelum tidur. Adab sebelum tidur ni kalau ikutkan kita kena bersihkan diri, wuduk, baca ayat cikgu beritahu tadi. Lepas tu tasbih Fatimah. Kemudian kalau kita boleh tambah sebelum kita tidur, kita kena bagi diri kita set perkataan yang baik-baik. Okey? Aku sihat, aku cantik, aku kuat. Aku sihat, aku cantik, aku kuat. Contoh kita perempuan kan. Yang dia lelaki, jangan sebut cantik. Sebutlah kacak ke, handsome ke kan. Aku sihat, aku kuat, aku cantik. Lepas tu tambah, aku sihat kerana Allah yang maha menyihatkan. Aku kuat kerana Allah yang maha kuat yang menguatkan aku. Aku cantik kerana Allah yang maha cantik, Allah yang maha indah yang mencantikkan aku. Okey, set perkataan positif, dia sangat-sangat membantu untuk diri kita lebih positif. Okey, lebih positif, energetik. Dan badan kita dalam keadaan frekuensi yang tinggi. Jika kita ada penyakit itu akan berangsur-angsur untuk sembuh. Okey, jika kita tak ada penyakit, kita semakin sihat, semakin awet muda. Okey. Berbeza sekiranya kita orang yang sabotaj diri sendiri. Sabotaj diri sendiri tu macam mana? Selalu cakap negatif pada diri sendiri, selalu marah diri sendiri, selalu salahkan diri sendiri. Itu akan menyebabkan diri kita semakin sakit, semakin lesu, kesihatan kita semakin tak bagus. Sekiranya kita ada risiko penyakit, lagi senang penyakit nak masuk. Okey, set perkataan yang baik-baik ni dia antara pendinding atau tembok yang paling tebal untuk mengelakkan daripada penyakit. Penyakit-penyakit nak datang ni. Okey? 80% kejayaan adalah persediaan. Okey, jelas Nak berjaya, kita perlu ada persediaan. Contoh persediaan nak masuk kubur. Nak berjaya dapat tempat yang terbaik dalam kubur. Contoh. Apa persediaan? Nak berjaya. Kita nak berjaya ditempatkan di kalangan orang yang soleh dalam kubur. Perlu ada persediaan. Okey, persediaan. Apa persediaan kita? Betulkan solat yang waktu, silaturahim, buatlah semua perkara yang perkara-perkara yang baik yang melorongkan kita, yang meluruskan jalan kita untuk kita berjaya dapat tempat di kalangan orang yang soleh di dalam kubur nanti. Kita sebenarnya cakap pasal mati ni bukan sebab kita baik. Bukan sebab kita ni cukup sempurna, tak. Sebab mengingati mati itu adalah orang yang bijak. Okey?
mengingati mati. Kita hidup kat dunia ni, kita jadi tukang urut ke? Kita jadi confinement lady ke? Kita jadi cikgu urut ke? Kita jadi ibu ke? Akhirnya kita akan mati. Okay? Ya, kita manusia biasa. Kita ada buat silap. Kita buat silap, kita betulkan. Kita buat silap, kita betulkan. Okay? Itulah manusia. Cikgu, macam mana nak menguatkan tangan semasa mengurut? Sentiasa mengurut lah. Ataupun selalu buat senaman tangan supaya kita punya urat-urat ni meregang. Bila urat-urat kita meregang, bila kita urut orang, kita tak mudah penat, tangan kita tak cepat sakit dan tak mudah terkehil. Okey? Dia ada satu alat besi yang untuk menguatkan tangan kita, meregangkan tangan kita. Tapi dalam proses itu juga, bila kita pakai alat tu, kita ada rasa something lah. Sebab dia meregang. Dalam masa meregang, melatih untuk kuatkan kita punya tangan. Okay? Biasanya cikgu hanya kata practice urut. Tapi kalau rasa tak ada siapa nak dipegang apa semua, cari besi. Besi yang biasanya diorang kata kat DIY ada kot. Tapi cikgu tak pernah jumpa lah benda tu. Sebab cikgu biasa practice dengan mengurut, dengan tekanan untuk menegangkan kita punya tangan lah. Maaf, satu lagi soalan, kalau mengurut ada waktu tentu ke? Dan kalau waktu salah, waktu boleh jadi kesan buruk ke? Waktu ni kita ambil waktu-waktu yang terbaik lah. Waktu-waktu yang dibenarkan kita mencari rezeki. Kalau waktu maghrib tak jangan urut. Kalau waktu asar jangan urut. Bukan waktu asar tau. Antara asar dengan maghrib. Kalau orang badan dia tak kuat, dia kalau tak kuat ada sesuatu. Cikgu tak boleh terangkan dalam live ni sebab dia akan, bukan semua orang faham. Okey? Antara maghrib dengan asar, kalau kita tak kuat, jangan mengurut atau diurut. Okey? Sebaiknya kalau kita nak urut adalah waktu-waktu yang kita boleh, kita bekerja lah biasa. Kita bekerja berapa jam? 8 jam contohnya. Daripada pukul 8 pagi sampai 12.30 hari. Kemudian pukul 2.30 petang sehingga pukul 5 petang. Contohnya. Okey, kemudian pukul 8 malam sehingga pukul 11. Okey. Pantang larang adalah berbeza mengikut setiap orang. Ada orang pantang larang itu adalah keturunan dia tak boleh. Okey. Ataupun ada orang dia tak boleh urut pada waktu tertentu. Kalau dia urut waktu itu, badan dia akan jadi sakit. Setiap orang adalah berbeza. Kak Aisyah kata, saya praktis kat suami. Bagus. Kita kalau urut, kita praktis kat badan suami sebab badan lelaki ni, dia tak sama tau. Dia punya urat, atau otot dia tu tak sama dengan perempuan. Jadi boleh melatih untuk tangan kita tau. Kita urut tu, dalam keadaan kita bagi dia tekanan sehingga dia rasa. Dia rasa point yang betul. Okay. Cikgu, macam mana dapat stamina ketika urut? Stamina ketika urut ni sama ada, stamina ni adalah tenaga. Macam mana kita nak maintain masa urut. Sama ada kita ni buat aktiviti fizikal, sama ada kita senam aerobik 20 minit dekat rumah seminggu 3 kali, ataupun kita buat aktiviti bersukan. Atau kalau tak buat bersukan aerobik, pastikan kita rehat yang cukup. Kita ambil customer mengikut kita punya kemampuan. Okey. Yang ketiga adalah mencukupkan zat makanan yang badan kita perlukan. Okey, kadang-kadang kita jadi lesu, tak energetik, tak kuat. Adalah kemungkinan badan kita bagi signal dia dah kekurangan sesuatu zat. Mungkin kekurangan mineral. Mungkin kita kekurangan vitamin D. Mungkin kita kekurangan vitamin B16. Jadi kita kena tahu diri kita sendiri.
Tapi antara yang paling senang sebenarnya satu pemakanan, betul, pemakanan yang seimbang. Kena tahu kecukupan. Yang kedua adalah kita buat aktiviti fizikal lah. Senaman aerobik for beginner. Itu yang paling ringkas lah. 20 minit kita buat kat rumah seminggu 3 kali. Ataupun kita boleh buat aktiviti jogging, zumba ataupun aktiviti yang senaman yang membantu jantung kita berdegup dengan betul, membantu jantung kita jantung kita berfungsi dengan baik. Bila jantung kita, sistem peredaran badan kita bagus, sistem jantung bagus, paru-paru kita bagus, badan kita akan sihat, kuat, energetik dan stamina kita mengurut juga bagus. Faham tak? Ke berat sangat apa yang cikgu cakap ni? Okey? Berapa? Okey, lagi satu, kita nak mengurut ni fizikal kena kuat, mental kena kuat. Okey, fizikal tadi yang cikgu sebut tadi lah. Persediaan-persediaan cikgu kita tahu termasuk dengan amalan benteng diri. Okey. Dia biasanya simple dia tahu. Kalau kita ni kerjanya terapis, mengurut orang, lepas tu badan kita lesu, sakit semua sendi kita. Misal kata kita jumpa ustaz yang betul-betul mahir, dia akan tanya dulu apa pekerjaan kita, apa yang kita buat. Bila kita kata, ustaz saya kerja saya mengurut, jaga ibu dalam pantang. Ustaz biasanya ustaz akan kata macam ni, akak balik penuhkan zikir. Okey. Bila badan kita lesu, sakit, tak berdaya atau sakit sendi, ini biasanya adalah petanda kita kurang buat benteng diri, kita malas zikir, lepas tu kita ambil urut orang seramai-ramainya, kita tanpa mengira kualiti. Okey, faham tak cikgu cakap? Bila kita mengurut kurang benteng diri, lepas tu kita ambil orang terlalu ramai, risiko kita ambil orang terlalu ramai, kita tak tahu apa yang ada. Okey, apa something yang ada. Yang kedua, bila kita ambil terlalu ramai, kita tak cukup rehat. Okey? Bila kita sakit sendi, ada petanda, ada sesuatu yang menumpang. Ataupun bila kita sakit sendi adalah badan kita memerlukan zat. Sendi kita dah bagi signal, kau ni kurang kalsium, kau ni kurang potasium, kau ni kurang vitamin B16 contohnya. Alhamdulillah jelas dan hadam. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Ima. Ika faham cikgu. Alhamdulillah faham. Okey. 80% kejayaan adalah persediaan. Persediaan. Okey. Bila dah belajar, contohlah kita belajar apa pun dalam hidup ni, bila dah belajar, bila dah menghadap cikgu, dah belajar, balik buka buku, study sampai kita clear. Okey? Clear dan jelas. Okey? Kemudian practice dan practice. Okey? Jangan jadi orang yang belajar, kemudian jumpa guru belajar, guru dah bekakan buku, tutup, kunci, tak nak buka. Itu sebenarnya tak bagus lah. Sebab memang step by step kita belajar, menghadap guru, belajar, fahamkan, menulis, ada buku, ulang kaji, kemudian practice dan practice. Okey. Okey, terima kasih yang like, terima kasih yang bagi love. Semoga sihat selalu, awet muda, murah rezeki. Okey.
80% kejayaan adalah persediaan. Okey. Berjumpa dengan guru yang betul, ilmu yang betul, panduan yang betul, dapatkan keyakinan. Okey. Practice. Okey, semua persediaan. Bukan kata terjun gitu je terus buat. Tiba-tiba dah berjaya. Tak. Macam tu juga kalau kita belajar. Contohlah kita belajar buat biskut. Belajar ambil kelas. Balik tidur. Esok berharap keajaiban esok pandai buat biskut. Okey, biskut memang satu benda yang mudah. Tapi kalau kita tak pernah tahu, kita tak pernah belajar, kita tak pernah praktis macam mana biskut tu, memang takkan berjaya lah. Dah belajar, study, buat berulang kali sampai berjaya. Okey. Okey, untuk kelas percuma, korang boleh daftar lah siapa yang berminat nak belajar urut secara percuma. Boleh daftar. Rasa admin dah letak link tadi. Okey, untuk kelas urut online yang kita buat kat Zoom, RM499. Kelas teori ada 3 sesi. 3 sesi atau 4 sesi. Kemudian kelas praktikal dalam 6 jam. Okey. Sebab sekarang cikgu hanya buat kelas online sahaja. Okey. Bagi sesiapa yang nak belajar terapi self-love, buat masa ni cikgu offer dekat korang kelas self-love yang bernilai, kelas terapi self-love yang bernilai RM799. Buat masa ni cikgu offer untuk korang percuma sahaja. Okey. Siapa yang betul-betul nak belajar, siapa yang betul-betul nak upgrade diri, siapa yang betul-betul nak ubah diri, nak jadi lebih baik, boleh boleh kontak cikgu lah. Okey. Kelas urut percuma dengan kelas self-love dia tak boleh disatukan sebab dia sesuatu yang perlu pendetailan supaya korang boleh guna betul-betul, dapat manfaat dengan betul, dapat kesan yang terbaik. Dia tidak boleh kata, okey cikgu buatlah kelas urut percuma dengan kelas self-love. Tak. Nanti korang rasa berat, korang rasa pening. Okey. Okey. Dia adalah perlu didetailkan. Okey. Okey. Terima kasih join live malam ni. Terima kasih korang yang bagi respon. Okey. Semoga sihat selalu, semoga panjang umur, semoga awet muda, semoga diberikan kefahaman dan semoga korang buat persediaan untuk berjaya. Okey. Okey, minta maaf kalau ada siapa yang terasa hati, siapa yang kecil hati, siapa yang rasa tersinggung, cikgu minta maaf untuk malam ni. InsyaAllah nanti ada kelapangan masa lagi, kita jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.